Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nassina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sambung bacaan kita kepada kitab At-Tatbiqus Sarfi yang dikarang oleh almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi, di mana pada malam ni kita dah masuk ke halaqah yang ke-47. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan baca di muka surah 90 di bawah tajuk At-Ta'ajjub, di bawah tajuk At-Ta'ajjub. Dan kita masih lagi membaca tajuk yang berkait dengan mushtaqat. Okey, boleh ya? Baik, saya nak share kitab. Okey, baik. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pelajar-pelajar yang online bersama kita pada malam ni di Facebook dan juga di TikTok. Okey. So sebagaimana biasa di TikTok, nanti tolong bagi tahu kalau sekiranya paparan buku ni hilang dan sebagainya lah, macam yang pernah berlaku sebelum ni. Minta admin bagi tahu, nanti kita ejah balik kalau dia hilang. Okey, boleh. Baik. Alhamdulillah. Minggu lepas kelas terpaksa dibatal lah, ada sedikit masalah teknikal. Okey, so alhamdulillah malam ni okey. Minggu lepas dah prepare dah. Kemudian ada masalah teknikal sikit. Okey, so insya-Allah malam ni kita prepare awal lagi. Okey. Baik, sebenarnya pada minggu sebelum ni ada satu maklumat yang saya dulu ketika saya cerita ataupun ajar tajuk ni. Tajuk apa ni? Yang baru ni Ismul Alah kan? Okey, Ismul Alah. Sebelum tu ketika saya ajar tajuk ni, ketika kita baca tajuk ni, saya ada saya bagi silap bagi makna dia ni. Muka surat 86 ni lah. Muka surat 86. Belajar boleh perbetulkan semula. Okey, saya terperasan bila saya review balik, recall balik selepas kelas tu, dan saya tersilap beri makna perkataan. Kemudian pada minggu lepas saya lupa nak perbetulkan. Okey, so sekarang ni sebelum kita masuk kepada fi'il ta'ajjub ni, so saya nak betulkan yang ni, yang marfiq tu. Marfiq. Hari tu saya beritahu yang marfiq tu dia boleh baca dua kan. Okey, satu marfiq pasal 86 Satu lagi mirfaq. Okey. Hari tu masa kelas hari tu saya terjemahkan mirfaq tu apa ni? Sini dah maknanya. Saya tersilap sebenarnya. Sebenarnya mirfaq ni dia sini sampai ke siku. Saya perasan tu bila saya ingat apa ni dalam bab wudu bila kita baca dalam bab wudu, kita kena basuh tangan kita ilal mirfaqaini, ke dua siku ni. So saya terjemahkan hari tu mirfaq ni tempat kita nak bertongkat itu kan. So kita nak bertongkat ni sebenarnya dengan sini pun boleh. Sini dia panggil qa', kaf waw ain, qa' ni. Yang ni qa'. Bukan qa'. Qa'. Okey. Dan ni dia panggil mirfaq. Mirfaq pun tempat kita boleh bertongkat juga. Ni tajuk ni adalah berkenaan dengan isim makan dah. Isim makan, betul. Okey. So itulah pembetulan. Jadi kalau baru ni ada buat catatan tu baikilah. Okey. Mirfaq ataupun marfiq, dua-dua boleh baca. Dalam kamus ada dua-dua. Baik, so kita balik semula pada tajuk malam ni.
Tajuk malam ni sekejap. Okey, fit ta'ajjubi wa tafdil. Okey, so apa benda yang malam ni yang kita akan baca? Okey, malam ni sebenarnya tajuk ni fit ta'ajjubi wa tafdil dia ada dua. Satu bab ta'ajjub, satu lagi bab isim tafdil. Ni fa'il ta'ajjub dengan isim tafdil. Cuma sekarang ni malam ni kita cuba perhatikan at-ta'ajjub dulu kalau sempat lah. Rasa macam tak sempat kot, takut sebab at-ta'ajjub ni dia ada beberapa syarat panjang juga, ada 8 syarat rasanya. Takut-takut tak sempat. Tapi tak apalah. Kita tengok at-ta'ajjub dulu kan. Baik. Pertama, apa makna at-ta'ajjub? Ta'ajjub tu masdar daripada ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Apa maksud ta'ajjaba ya ta'ajjabu? Bolehkah kalau kita kata terkejut? Boleh ke? Ta'ajjub tu terkejut. Boleh ke? Pernah dengar? Ta'ajjub tu terkejut. Ta'ajjub ni apa sebenarnya? Ta'ajjub ni adalah satu sirah yang kita lafazkan, yang membawa makna alangkah lah, alangkah lah. Maknanya kita rasa kagum, kita rasa welo apa? Kita rasa apa Welo tu apa? Kita rasa kagum lah, ta'ajjub kan. Kita bukan terkejut dah. Terkejut tu lain kan. Terkejut tu lain. Ini ta'ajjub. Kita rasa Masya Allah hebatnya. Maka bila kita rasa kagum, ta'ajjub tu kita rasa kagum, maka kita pun sebut. Dalam bahasa Arab dia ada sirah cara nak sebut dia. Boleh? Saya tak pasti dalam bahasa Melayu saya tak pasti ada ke tidak sirah yang bertepatan dengan ta'ajjub dalam bahasa Arab. Saya tak pasti dah. Kalau tahu boleh tulis kat ruangan komen Tapi saya tak tahu, wallahu a'lam. Okey. Nak kata seru bukan kata seru tu bukan. Walaupun mungkin dalam sesetengah ayat yang kita mengkagumi tu mungkin ada perkataan seruan tu, tapi dia bukan kata seru. Sebab dalam bahasa Melayu kata seru ni dia luar lagi. Boleh? Tidak apalah, yang pentingnya ta'ajjub ini adalah satu sirah yang kita gunakan, kita sebut apabila kita ta'ajjub dengan sesuatu benda. Contoh kita tengok satu benda tu comel sangat tu. Sampai kita tengok, kita terkesima. Kita kagum kita kata comelnya dah. Masya Allah comelnya. Satu ta'ajjub bagi. Boleh. Dan contoh lain kita tengok depan ni dah. Contoh-contoh dia. Okey. So benda ni kita nak kena ialah kadang dalam setengah keadaan bahasa ni dah. Kadang-kadang kita boleh kiaskan dengan apa yang ada dalam bahasa Melayu kita dah. Tapi kita kena faham bahawa bukan semua yang ada dalam bahasa Arab tu ada dalam bahasa Melayu dah. Betul tak? So hak mana yang ada tu kita boleh kiaskan lah. Hak mana yang tak ada tu tak apalah, kita kena faham lah secara berasingan lah. Okey, hak ni bahasa Melayu, hak ni bahasa Arab. Tak? Okey. Tak apa. Kita tengok dulu, kita baca dulu apa yang Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah tulis. Suara saya ni okey kan? Sebab malam ni saya tak guna MacBook ni, saya guna desktop ni, dan saya tak pakai earphone. Tulis dekat komen kalau apa jelas Okey. Baik. Okey baik. Kita baca at-ta'ajjubu lit-ta'ajjubil istilahiyyu sighatani huma ma af'ala af'il bihi. Was-sighatul ula fiha fi'lun huwa af'ala was-thaniyatu fi'luha af'il. Walaqad wada'nahuma huna ma'al mushtaqqati raghma annahuma fi'lani li'annahuma fil haqqi fi'lani jamidani. فكأنهما يشبهان الأسماء وهما أيضا يشتقان على هذا الوزن
minal fi'li bi syurutin muayyanatin hiyallati tahummuna fi hadzal darsi. Tahummuna fi hadzal darsi. Okay, apa maksud dia? Dia kata li ta'ajjubil istilahi, untuk ta'ajjub yang secara istilah lah. Secara istilah ni maknanya ta'ajjub yang berkait dengan ilmu saraf ni lah. Ya. Dia ada dua sirah. Ya. Dia ada dua sirah, dua bentuk. Huma, iaitu ma af'ala dan af'il bihi. Yang ni, tu saya katakan, yang ni sirah ni dia tak ada dalam bahasa Melayu secara spesifik lah. Ada ma af'ala af'il bihi. So kalau kita nak terjemuh dia tu susah sikit. Kita tak boleh terjemuh ma af'ala, fa'ala tu perbuatan, bagi kita pun kata apa nak terjemah af'ala af'il tu kan. So sebenarnya terjemahan tu kena melihat kepada kalimah yang kita gunakan untuk ta'ajjub lah. Kalau kita guna comel macam tu, daripada perkataan jamula ada ma ajmala, kita boleh ada terjemah alangkah comelnya. Comelnya weh dak. Okay. Af'il bihi pun sama, alangkah comelnya. Cuma dia sirah dia. Terjemahan dia bolehlah kita kata comelnya, alangkah comelnya, ada. Jadi tu ma af'ala af'il bihi. Boleh. Okey. Cuma tu bahasa Arab. Sirah dia ma af'ala af'il bihi. Okey. Baik. Af'ala dengan af'il. Okey. Af'ala tu fa'il dan af'il pun fa'il. Okay, cuma dia kata wasiratul ula fiha fi'lun huwa af'ala wa thaniyatu fi'luha af'il. Okey. Sirah yang pertama iaitu ma af'ala tu dia ada fa'il dalam sirah tu. Wasiratul ula fiha fi'lun. Fiha, ha tu balik kepada asiratul ula. Dan bentuk yang pertama, sirah yang pertama, di dalamnya ada fa'il iaitu af'ala. Af'ala tu fa'il. Okey. Sebab tu kita kata fa'il ta'ajjub. Kita tak kata isim ta'ajjub, kita kata fa'il ta'ajjub. Fa'il ta'ajjub. Tapi kalau tafdil kita kata isim tafdil. Tapi yang ni fa'il ta'ajjub. Sebab apa? Sebab af'ala tu adalah fa'il. Okey. Wa thaniyatu ay as-siratu thaniyah. As-thaniyatu tu dia ataf kepada as-sirah al-ula tu, maknanya was-thaniyatu, dan sirah yang kedua fi'luha, ha tu balik kepada as-sirah at-thaniyah, af'il. Fi'il dia af'il. Jadi ma af'ala dengan af'il bihi. Ma af'ala dengan af'il bihi. Baik. Walaqad wada'nahuma. Okey. Disebut walaqad wada'nahuma. Kami letakkan kedua-dua sirah ini. Wada'nahuma. Huma tu balik kepada as-siratul ula dengan as-siratul thaniyah. Walaqad wada'nahuma huna di sini ma'al mushtaqqat, bersama dengan mushtaqqat lain. Apa dia bersama dengan isim maf'ul, isim fa'il, tajuk ni kan. Ini ta'ajjub dengan tafdil ni yang ketujuh dah ni, yang ketujuh. Okey. So dia diletakkan bersama dengan mushtaqqat lain, 6 lagi hak lain yang kita belajar dah sebelum ni. Ma annahuma fi'lani. Walaupun mereka berdua, maknanya ia berdua tu apa ni? Af'ala dengan af'il tu, walaupun ia adalah fi'lani, dua fi'il. So kenapa rahsia dia? Kenapa walaupun fi'il af'ala dengan af'il, tapi kenapa dia letak dekat bahagian mushtaqqat? Dia kata illah dia kerana li'annahuma fil haqqi fi'lani jamidani. Sebab mereka ini pada hakikatnya, fil haqqi itu maknanya haqiqatan, mereka ni sebenarnya, mereka ni merujuk kepada af'ala dengan af'il bilah, dua sirah tu fi'lani jamidani, dua fi'il jamid. Apa makna fi'il jamid? Fi'il jamid ni dia lawan kepada mutasarrif. Lawan kepada mutasarrif. Maknanya dia tidak boleh nak pecah kepada, kalau fi'il mutasarrif ni dia ada madhi, mudhari', amar. Tapi kalau dia ni, kalau af'ala lah kita boleh tasrif dia. Tak boleh kalau bila jamak nak kata af'alu, walaupun dalam bab lain fi'il af'ala memang kita boleh tasrif waktu bab lain. Okay, tapi sini dalam bab ta'ajjub ni kita tak boleh tasrif dia kepada af'ala, af'alu, af'alna, af'alta, tak ada bukan. Sebab dia ni ulama saraf kata dia ketika ini adalah fi'il jamid.
Jamid ni maksud dia beku. Apa makna beku? Beku ni maknanya dia tak ada tasrif. Tak ada tasrif tu maknanya dia tidak ada sirah lain. Tidak ada sirah mudhari', tidak ada sirah amar. Okey, ketika dia af'il, di dalam bentuk sirah fa'il amar, dia ada tak sirah madhi untuk dia? Fa'il ta'ajjub ni, kaunuhu fi'lan li ta'ajjub ni, ada tak sirah madhi? Tak ada. Sirah mudhari' tak ada. Dia ada satu sirah ni saja. Nampak? Maka sebab tu dia kata af'ala dengan af'il ni adalah fi'lani jamidan. Okey. So faka'annahuma yushbihanil asma'a, seolah-olah ni takwilan dia dah, ni dipanggil takwilan saraf dah. Ta'lilat yang ulama kan apabila dia buat pembahagian, maka dia akan ada ta'lilat dia. Dia akan ada justifikasi dia, kenapa hak ni duduk sini, kenapa hak ni duduk sini. Dia ada. Mungkin pandangan ni berbeza-beza. Mungkin yang ni pandangan Basri, mungkin yang ni pandangan Kufi. Wallahu alam, yang tu kita kena tengok detail lah. Kita kena tengok dalam kitab-kitab hak besar lagi lah, dalam kitab-kitab hak detail. Sebab Dr. Abdul Ar-Rajihi ni kadang kita tak pasti. Dia ambil pandangan tu, kadang mungkin bila kita cek balik, kalau sebahagian pandangan tu dia ambil, rupanya pandangan Kufi. Mungkin sebahagian pandangan dia ambil tu kadang pandangan Basri. Tu kita kena cek balik lah. Okay? Cuma sininya illah yang disebut ni, satu illah yang mungkin bila kita belajar, kita ingatlah, kita nisbahkan illah ni kepada kita, apa yang kita baca dalam kitab Dr. Abdul Ar-Rajihi lah. Kita boleh kata yang Dr. Abdul Ar-Rajihi kata begini. Okey dah, tak ada masalah dah untuk level-level kita ni kan. Okay? Maka dia kata fa'il jamid ni ditashbihkan, seolah-olah ditashbihkan seperti dengan isim, kata nama. Maka sebab itulah dia duduk dalam geruk ni, walaupun dia tu adalah fa'il. Sebab mungkin ada orang kata, mungkin ada orang tanya, kenapa Dr. Abdul Ar-Rajihi buat mari illah di awal-awal ni? Sebab mungkin orang akan tanya. Orang akan tanya, dah ni kan mustaqat yang dikeluarkan, mustaqat tu dikeluarkan, diterbitkan daripada fa'il. Sedangkan af'ala dengan af'il ni fa'il. Macam mana fa'il boleh terbit daripada fa'il? Itu yang dia sebutkan illah dia tu. Takhrij dia gitu bagi dia. Dia kata sebab sebenarnya dia kata fa'il ni adalah fa'il jamid dan ditashbihkan, seolah-olahnya dia ni ditashbihkan sama dengan isim. Maka sebab tu dia boleh duduk dalam grup mustaqat. Okey. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata wahuma aidan, kedua-dua sirah yushtaqani ala hadzal wazni min al-fi'li, dia diisytiqaqkan, dikeluarkan, diterbitkan menjadi wazan ini min al-fi'li, daripada fi'il, bi syurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Hiyallati, hiya tu balik kepada syarat tu, hiya tu balik kepada syarat tu, hiyallati, iaitu yang syarat itulah yang tahummuna fi hadzal darsi, yang penting bagi kita. Tahummuna ada yang concern dah, yang kita perlu concern, tahummuna. Okey, perkataan hamma yahummu ni, okey, mungkin setengah orang baca ahamma yuhimmu tak? Okey, tak apa. Malam ni ustaz nak mengesahkan. Okey. Sekarang ni cuba kita tengok sini. Okey, tak apalah. Ni bukan saraf, ni kosakata kan. Okey. Nampak dah ni? Kalau kita buka hamma. Okey. Malam ni sangat settle. Okey, cubalah. Okey. Perasan tak ada surat rasmi yang kadang-kadang kita tulis kepada mereka yang berkenaan. Perasan tak? Dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris tulis to whom it may concern ke apa. To whom it may concern, kepada sesiapa yang berkenaan. Pastikan jumpa surat itu kan. Okey, dalam bahasa Arab biasa orang akan tulis liman, diguna hamma yahummu, liman yahummu al-amr. Tengok.
Okey, mana tanya boleh. Okey, tengok sini. Ni ada sini. Hammahu al-amru. Hamma ni. Hammahul al-amru. Hamma yahumu. Tengok. Hamma yahumu. Okey. Jadi cukup dengan liman yahumuhu al-amru. Yahumu. Okey. Tak perlulah ahamma yuhimmu. Kalau nak kata ahamma yuhimmu pun mungkin boleh juga. Maknanya benda tu penting tak? Ahammahu dia penting. Tapi maknanya kalau orang kata hamma yahumu pun tidak salah maknanya. Gitu point Ustaz. Boleh. Ataupun mungkin kita ada dalam kalangan pelajar kali mungkin yang nak baca guana. Bila mari fi'il mudhari' tu nak baca guana. Yuhimmu ke yahumu. Okey, so kalau tengok pada sini dah boleh dah. Hamma yahumu pun dah betul dah. Dah hamma yahumu betul. Dia mari dengan makna aqlaqahu ahzanahu az'ajahu. Maknanya satu benda yang concern lah sebenarnya. Benda yang menyebabkan kita penting untuk orang tu. Tak. Maksud Ustaz di sini adalah nak guna hamma yahumu pun boleh. Nak guna ahamma yuhimmu pun tak ada masalah. Okay. Mana kalau guna hamma yahumu tu pun pada perangai Ustaz boleh dah. Okey. Boleh dah. Sebab mungkin setengah orang dia baca ahamma yuhimmuhu, ahammahul amru ataupun yuhimmuhul amru. Dah. Sebenarnya hamma yahumu pun atas makna ni pun sebenarnya boleh dah. Jadi dua-dua tu tidak salah ya. Tak payah bahas panjang lah bab tu. Cumanya tujuan Ustaznya supaya apa yang kita baca tu betul. Okey, balik semula. Balik semula ke ni. Okey, sini semula. Kita semula sorry. Okey. So sini kata hiyallati tahummuna lah. Hiyallati tahummuna fi hadzal darsi. Terjemahan dia sini kita kata iaitu syarat-syarat yang penting bagi kita, yang perlu kita concern dalam pelajaran ini. Okey, so balik semula. Sekarang ni ta'ajub dia ada dua sirah. Satu ma'af'ala dengan af'il bihi. Ma'af'ala dengan af'il bihi. Lepas tu pula di sana dia ada beberapa syarat. Banyak syarat dia untuk membolehkan fi'il itu dijadikan fi'il ta'ajub. Bukan kesemua fi'il kita boleh jadikan dia fi'il ta'ajub dalam bentuk ma'af'ala dan af'il bihi. Anda faham? Syarat yang dia akan sebut lepas ni adalah syarat yang membolehkan fi'il itu kita jadikan dia fi'il ta'ajub secara direct. Ma'af'ala dengan af'il bihi. Secara direct. Kalau tak cukup syarat, dia ada cara lain. Tapi sekarang ni dia akan menyebut syarat yang membolehkan sesuatu fa'il itu dijadikan fi'il ta'ajub secara direct. Maknanya atas wazan ma'af'ala dan juga af'il bihi. Anda faham itu dah? Itu maksud syarat dia. Wa syurutu siyaghatihima ala hadzainil waznaini ma yali. Dia kata syarat pembentukan kedua-dua fi'il tadi iaitu ma'af'ala dan af'il bihi itu ala hazainil waznaini, mengikut dua wazan itu sebagaimana berikut. Okey, boleh dah? Yang pertama, an yakuna hunaka fa'lun fala yushtaqani minal asma' allati la af'ala laha. Wa hakadha la nastati'u an nata'ajjaba min kalimah himar fanaqulu ma ahmarahu wala min kalimah lissun fanaqulu ma alassahu. Okey, ini jelas Oleh kerana ini adalah fi'il ta'ajub, maka syarat yang pertama mestilah ada fi'il. Kalimah tu mesti dia ada fi'il, mesti berasal daripada fi'il. Maknanya kena fi'il lah. Fala yustaqani minal asma' allati la af'ala laha. Maka tidak boleh kita nak istiqaqkan fi'il ta'ajub daripada kata-kata nama yang tiada fi'il baginya. Contoh dia kata, wa hakadha la nastati' an nata'ajjab min kalimah himar. Himar lah, tahu maksud himar? Himar ni kedai lah.
Eh? Kedai, himarun. Himarun tu isim dan dia tidak ada fi'il. Dia tidak ada fi'il. Tak? Himar. Lepas tu kita pun nak ta'ajub. Kita nak kata, ya Allah, serupa himarnya contoh lah. Kita nak ta'wil gitu. Ya Allah, himar ni biasa orang Arab. Biasanya orang Arab, himar ni dia tasbihkan bodoh lah dok. Bodoh. Ataupun yang tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Saya pernah sekali bercakap dengan orang Arab lah. Berkenaan dengan maruh, dengan sifat maruh. Dia kata, bapa orang Arab, kalau bab maruh ni nampak dia macam apa, bekal sikit lah. Dia cepat sikit dia pun. Dia tak macam orang Melayu. Kalau orang Melayu dia senyap. Tapi kalau orang Arab tengok, oh kalau dia balas dia, maaf sebut dah. Dia baik hati dia dah. Tapi maknanya dia biasalah balas mulut ke benda tu. Dia cepat kan. Banding kita orang Melayu kan. Dalam kita orang Melayu pun ada juga orang bekelnya. Tapi biasanya kita ni orang lembut kan. Kita ni orang juru, kita kini kan. Orang Arab pun juru juga. Ada jurunya. Tapi biasanya kita tengok kalau orang Arab, dia cakap memang kalau balas mulut tu biasalah. Dia cepat, dia tak ada kata senyap jap. Dia punya hamasah dia tu, dia punya dia tu kuat tak? Saya nak tanya sekali. Dia kata kalau dok maruh, dia kata macam himar, dia kata tu dia boleh sebut. Ada maksud dia macam himar. Maknanya bodoh macam himar, maknanya orang buat apa-apa ke kita senyap, dia kata macam himar. Macam kedai, dia kata. Kedai dok maruh, dia kata. Buat warna pun senyap, dia kata. So himar tu mungkin apa ni boleh digunakan untuk maksud membawa makna bodoh lah ataupun sejuk lah. Okay? Cool je. Maka cool yang dengan makna yang negatif lah. Lepas tu kita pun kata, kita tengok ada seorang tu memang kita nak tasbihkan dia, maknanya sama seperti himar tu. Lepas tu kita pun awak dah betul ta'ajub lah. Kita pun kata ma'ahmar. Tak boleh dalam bahasa. Tidak boleh. Walaupun kita mungkin boleh faham maksud dia tu, alangkah serupa himarnya dia, mungkin kita boleh faham gitu. Tapi dari segi sorah tak boleh. Sebab apa? Sebab kalimah himar tu dia tidak ada fi'il. Dia isim saja, tetapi tidak ada fi'il. Kita nak buat, kita kena buat daripada kalimah yang memang dia fi'il, daripada fi'il. Daripada isim tak boleh. Okey. Contoh yang kedua yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi, contohnya lisun tu isim. Okey. Kita nak kata alangkah suka mencurinya mu ni tu. Alangkah mencurinya mu ni. Alangkah. Tak diguna ma'alassa. Ma'alassa tak boleh. Okey. Walaupun benda tu mungkin orang kita boleh faham tak. Maknanya nak khabar mu ni kira curi dekat nombor satu lah. Contoh dia. Kita nak kata ma'alassa. Mungkin kita boleh faham maksud tu kalau kita sebut tu. Tapi dari segi bahasa dia salah. Sebab apa? Sebab dia ambil, dia bina benda tu atas wazan ma'af'ala, guna wazan tu dan dia guna perkataan lis, sedangkan perkataan lis itu kata Dr. Abdul Ar-Rajihi tiada fi'il dia. Lisun tak ada fi'il. Tapi kalau saraqa yasriku boleh. Ma asraq boleh. Sebab dia ada fi'il dia, mencuri tu. Tapi kalau lis tu tak ada. Okey? Jadi yang pertama dia mesti fi'il. An yakuna hunaka fi'lun. Mestilah ada di sana fi'il. Fala yustaqani minal asma allati la af'ala lah. Baik, yang kedua, an yakuna al-fi'lu thulatiyan. Okey. Kalau kita tengok dalam ilmu sarah ni, dia banyak kadang yang asas dia mesti fi'il sulasi ya, fi'il sulasi. Kalau fi'il rubai itu kadang-kadang dalam sarah ni kadang kita tak nak buat secara direct lah mana-mana sirah sebab dia bukan fi'il sulasi. So fi'il sulasi ni dia antara syarat lah dalam sesetengah pembentukan sirah ni. Kalau tengok sebelum ni pun ada. Bahkan kadang sulasi tu pula dia ada pula. Okey, fi'il lazim boleh buat, fi'il muta'addi tak boleh buat. Contohnya dalam bab kita belajar sebelumnya, kita tengok baliklah yang kita belajar baru ni. Menunjukkan yang saya nak sebutnya, maksud saya ni adalah dalam syarat-syarat fi'il sulasi dalam sarah juga dia memang satu benda yang bermakna jugalah, satu benda yang penting jugalah. Sulasi 3 huruf ni. Okay, sebab dia benda asas. Asas-asas fi'il ni bahasa Arab dia memang 3 huruf.
An yakuna al-fa'lu thulatiyan. Fa'il tu kena 3 huruf. Okey, dia pun kata maknanya apa? Maknanya kalau fa'il tu 4 huruf ke 5 huruf ke, kita tidak boleh buat dalam bentuk ma af'ala dan af'il bihi. Itu maksud dia. Dan kalau kita nak buat ta'ajub, boleh. Tu ada cara lain. Tapi sekarang ni dia membicarakan, kena faham dia membicarakan syarat-syarat untuk membentuk atas wazan ma af'ala dan af'il bihi secara direct. So kalau fa'il ruba'i khumasi, boleh buat ta'ajub? Boleh. Tapi cara lain, bukan cara yang direct. Itu kena faham. So jadi syarat yang kedua, mestilah fa'il tu, fa'il sulasi, baru boleh buat direct. Waqad waradat siyarun litta'ajjubi min af'alin ghairi thulatiyatin syuzuzan. Okey, walau bagaimanapun dia kata, ada mari, waradat ja'at, maknanya mari, sirah untuk fa'il ta'ajjub yang secara direct. Secara direct, daripada fa'il yang ghairu thulati. Dia kata syarat mesti sulasi, tapi fa'il ni fa'il ghairu thulati, tapi bentuk dia adalah secara direct. Maknanya atas wazan ma af'ala dan af'il bihi. Tak? Okey. Apa dia? Mithlu, seperti. Okey, tengok. Okey, daripada fa'il iftaqara. Daripada fa'il iftaqara. Al-fa'lu iftaqara. Iftaqara fa'il dia. Apa dia punya ni? Dia punya apa? Yang syaz tu, yang syuzuzan tadi kan, yang waradat syuzuzan. Maknanya sepatutnya kaedahnya dia tak boleh, tapi orang Arab guna, iaitu dia kata ma afqarani ilallah. Kita terjemah, alangkah memerlunya aku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah berhajatnya. Iftaqara ni maksud dia memerlukan, berhajat tak? Iftaqara. Iftaqara yaftaqiru. So, jadi ma afqarani, sebab gini, sebab tahu tak perkataan fakir tak? Fakir tu kan. Orang fakir, fakirun lawan kepada ghaniyun apa semua tu kan. Thariyun, ghaniyun tu orang kaya. Ghaniyun dengan thariyun, kaya tak? Okey, ada harta. Orang yang berlawanan, sifat berlawanan dengan dia fakir. Kenapa seseorang itu dinamakan dia fakir ataupun miskin? Sebab dia memerlukan kepada harta ke duit ke. Dia perlu. Sebab apa? Sebab kehidupan dia tu tak cukup. Tu makna fakir. Fakir makna dia perlu. Sebab kehidupan dia tak cukup. Nak makan tak cukup, apa semua, banyak kekurangan, maka dia perlu. Ghani dia tak perlu dah pada orang. Sebab tu kita kata Allahu ghaniyun wa nahnu fuqara. Allah tu kaya dan kita ni fuqara. Fuqara dengan makna kita perlu kepada Allah. Itu asal makna fakir. So bila kata iftaqara ila Allah, maknanya kita sangat perlu pada Allah. Perlu pada Allah. So bila kita nak buat dalam bentuk ta'ajjub, iftaqara ni fa'il atas wazan ifta'ala, bukan sulasi. Dia sulasi mazid, dia khumasi. Maka tiba-tiba orang Arab kata dia buat dalam bentuk ma af'ala. Ma afqarani ila Allah. Ma af'ala tu kan? Ma afqara. Maka yang ni dia kata syad. Sepatutnya tak boleh, tapi ada. Dan orang Arab guna. Maka dia kata salah, dia kata syad. Syad bukan salah. Salah khata'. Syad tu bukan. Baik. Ma aghnani 'anil nas. Okey, daripada fa'il istaghna. Istaghna ni tidak berhajat istaghna ni. Tidak iftaqara lah, istaghna ni. Kaya lah maknanya. Kaya tu memang tidak berhajat. Istaghna. Istaghna maknanya ma ihtaja, la yahtaju. Istaghna yastaghni. Maknanya cukup memadai dah, tak perlu. Okey. So bila nak kata alangkah maknanya tak perlunya aku ni daripada manusia, mana tak perlu kepada manusia, maka dia kata ma aghnani 'anil nas. Tak? Ma aghnani 'anil nas. Maknanya aku ni tidak perlu kepada pertolongan manusia. Adalah aku boleh istaghna anhu lah. Maknanya aku tidak perlu. Sebab aku dah ghani dah, maka aku pun astaghni anhu. Nah, ini minta kamu lah kalau nak faham penggunaan istaghna yastaghni.
Ghaniya yarna ke? Ada dalam kamus pun ada. Biasa kita guna istaghna yastaghni dengan makna kita tidak perlu. La naftakir, la yaftakir. Tak apalah, bila nak kata yang kita tidak perlu kepada orang, kita kata ma'arna ni ananas. Alangkah tak perlunya aku ni kepada orang. Kita takjub dengan keadaan kita ni. Lepas tu nak bagi tahunya, Dr. Abdul Rajid nak bagi tahu yang istighna sepatutnya tak boleh. Tapi ada, boleh secara syaznya. Boleh, dia tak salah lah. Okey. Ma atqahu Allahu, daripada fi'il ittaqa. Daripada fi'il ittaqa. Ittaqa maksud dia bertakwa. Taqwa, T-A-Q-W-A. Taqwa. Okey. So boleh bentuk ma atqa atau wazan ma af'ala. Ma atqahu Allahu. Ma atqahu Allahu. Ma atqahu Allahu. Okey, maknanya alangkah bertakwanya dia kepada Allah. Alangkah bertakwanya dia kepada Allah. Okey. Ma amla al-ina. Istaghna tu maksud dia la yaftaqiru, bukan la yaftakhiru tu. Yaftaqiru. Okey. Betul dah? Yaftaqiru dah, bukan yaftakhiru. Baik. Ma amla'a al-ina'a. Ma amla'a al-ina'a. Dah ambil daripada perkataan imtala'a. Imtala'a tu penuh. Okey, sepatutnya imtala'a tak boleh buat sepatutnya. Kalau ikut syarat tak boleh sebab dia bukan fi'il thulasi. Tapi orang Arab ada diriwayatkan dia guna. Ada, dia mari secara syaz. Maka bolehlah. Kita kata ma amla al-ina. Ma amla al-ina. Maknanya alangkah penuhnya bekah tu. Maknanya penuh pada lajak sampai melimpah dah. Kita pun kagum. Oh, penuhnya air muisi. Ma amla al-ina. Contoh tak? So bolehlah menjadi contoh yang diberi oleh Dr. Abdul Rajid. Okey. Baik. Seterusnya, syarat yang ketiga. Ni boleh setakat ni ya. Okey. Syarat yang ketiga, ayyakun al-fi'lu mutasarrifan. Fi'il tu kena mutasarrif. Fi'il mutasarrif. Fala yusaghani min al-af'alil jamidati. Mithlu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa wala minal af'ali naqisatit tasarrufi mithlu kada li'annahu la amra lahu. Okey. Fi'il tu kena mutasarrif. Fi'il mutasarrif ni fi'il yang dia ada madhi, mudhari', amal, ada mutasarrif. Madhi, mudhari', amal. Kita boleh tasbih dia dalam bentuk madhi, mudhari' dan amal. Okey. Maksudnya fi'il yang tak boleh mutasarrif ataupun fi'il yang naqisatut tasarruf. Kenapa itu lah? Fi'il yang tak boleh mutasarrif dia panggil jamidah. Fi'il jamid tadi. Fi'il jamid ni fi'il yang tak ada tasrif. Maknanya dia satu bentuk dia je. Contoh situ dia bagi ni'ma dan bi'sa. Laisa dan asa. Ni'ma, bi'sa, laisa, asa tu dia memang satu bentuk tu saja. Dia yulazimu tasrifan wahidan. Dia bentuk dia satu tu je. Ni'ma je. Dia tidak ada ni'ma apa yang amu ke fi'il amal, dia tak ada. Dalam bahasa asal kejadian dia memang sebatang kara gitu ya dia. Ni'ma. Bi'sa pun sama juga. Laisa pun sama. Dia tidak ada laisa ya laisu las ke tak ada. Tak ada. Asa ya'si as ke tak ada. Dia kalimah tu. Okey. Maka kita tidak boleh buat ta'ajjub daripada kalimah tu. Sebab apa? Sebab dia adalah fi'il jamid. Fi'il belaka tu dah. Ni'ma, bi'sa, laisa, asa tu. Okey. Itu bentuk dia panggil fi'il jamid. Fi'il jamid ni dia ghair mutasarrif sepenuhnya lah. Okey. Di sana ada fi'il yang dia panggil naqisatut tasarruf. Dia tasrif juga tapi tidak habis. Contoh kada. Kada ni dia tidak ada fi'il amal. Li'annahu la amra lahu. Dia tidak ada fi'il amal. Kada yakadu tu je. Mati dengan mudhari' je. Ada fi'il amal. Kad. Tak ada. Pernah dengar kad? Sepanjang kita belajar bahasa Arab. Kada yakadu kad. Tak ada. Okey, maka dipanggil naqisatut tasarruf. Ya. Benda ni kalau kita nak tahu detail,
Boleh nak tahu detail, cuba kita Google dalam Google je, tak payah kita buka kitab besar-besar apa untuk kita dapatkan maklumat. Kita Google saja mana-mana artikel kita bacalah. Sekarang ni banyak dekat kita boleh pilih dekat internet tu. Kita tarik je fi'il jamid dengan fi'il mutasarrif. Dia ada perbahasan. Dia ada naqisatut tasarruf, tammut tasarruf dan sebagainya. Okey, boleh nak? Baik, cuma yang pentingnya untuk syarat yang ketiga ni fi'il tu mestilah fi'il mutasarrif. Okey. Baik, yang keempat, boleh nak? Yang keempat, an yakuna ma'nahu qabilan littafawuti wa ziyadati kal karami wal bukhli wat tuli wal qasri wa ghairi okey, salah. Bukan pendek ni tidak. Dia kadang kita salah baca kan. Sini semula. Okey. Pendek tu. Okey. Qasaran. Mana? Qasirun yang pendek kan? Ni. Qisar. Okey, masdar dia qisar. Ataupun qasran boleh juga ni, qasura ni. Okey. Daripada qasura ni, qasura yaksuru qisaran wa qasran wa qasaratan. Sedap jadi kita baca wal qisari. Jangan baca wal, boleh kalau ikut kamu wal qasri dah. Masdar dia tu kan dia ada 3 masdar dah. Cumanya qasri boleh, tak salah lah. Bukan apa takut kita bertukar. Al-qasru tu kan biasa makna dia apa? Istana kan, betul tak? Wal qisari lah kita baca wal qasri pun tak salah. Baiklah kamu kata boleh dia kan. Ada 3 dia punya masdar dia. Itu maksud ustaznya sini. Okey. Kita mungkin biasa kita guna qasirun. Qasirun tu yang pendek. Macam kita kata tawilun, yang panjang. Tapi kalau panjang, atul, tu panjang. Kal karami wal bukhli wat tuli wal qisari baca dia. Ataupun wal qasri pun boleh dia dalam kamu. Tapi biasa al qasru tu kita akan biasanya dia ada makna lain selagi, iaitu istana tak, qasrun tak, qasrul khalifah, istana khalifah. Tak apalah, baca wal qisari ataupun wal qasri. Maksud dia apa? Pendek. Wa ghairi zalika. Wa ala zalika la yusaghani min af'alin mithlu mata faniya ghariqa amiya li'annahu la tafawuta fi syai'in minha. Okey, apa maksud dia? Makna fi'il tu an yakuna ma'nahu, hu tu balik kepada fi'il dia. Makna fi'il yang kita nak buat wazan ma af'ala af'il bihi tu dia mestilah qabilan littafawut. Apa makna qabilan littafawut? Maksud dia ada berlebih kurang. Wa ziyadah, tafawut wa ziyadah. Mana dia ada berlebih kurang. Benda yang dia ada gini, dia ada elemen sikit banyak. Contoh apa? Contoh kal-karam. Karam ni mulia. Ada orang yang mulia ni benda pemurah lah. Ada orang yang dia pemurah dia setara ni. Tapi ada orang lagi yang kita boleh kata lebih pemurah. Sebab apa? Sebab dia tu lebih lagi dia punya sifat pemurah dia tu. Katakanlah orang yang pemurah biasa-biasa ni dia bagi sebanyak ni. Tapi orang ni mungkin sebab dia lebih kaya lagi, maka dia pun beri pemberian dia tu lebih lagi. Maka dia ada situ lebih kurang. Orang ni bagi banyak ni, tapi orang ni boleh bagi banyak lagi. So sifat karam yang ada pada dia tu lebih lagi. Maka bila ada tafawut macam tu, waziyadah, maka kita boleh bentuk isim fi'il ta'ajjub daripada fi'il karuma. Maka kita berkata ma akramahu, alangkah mulianya dia. Alangkah pemurahnya dia lah, ma akramahu, alangkah pemurahnya dia, contoh. Sebab apa? Sebab sifat karam tu dia ada tafawut dengan ziyadah. Sama juga dengan bakhil, al-bukhl.
Ha, uh, sifat bakhil contohnya memang dia ada orang yang terlalu bakhil. Abang apa kalau Melayu apa tai hidung masing. Tangkai jering tau. Terlalu sangat ataupun ada sikit-sikit. Ada yang haji bakhil, ada yang lebay kedekut. Oh, dia level dia tu kan. Jadi bila dia ada darajat gitu, dia ada level dia tu, maka kita boleh buat isim tafdil lah. Okay. Sama juga tul dengan qisar tadi. Pendek dengan panjang lah. Dan saya rasa boleh kiaslah kepada benda lain. Banyak benda yang jenis boleh kurang, lebih, tu boleh. Okey. Wa ala zalika dia kata sehubungan dengan itu la yusaghani min af'alin mithlu tak boleh kita bentuk daripada fi'il seperti mati. Mati tak boleh. Sebab mati ni satu je, mati. Cabut nyawa mati. Tak ada orang yang ni lebih mati, ni kurang mati, tak ada. Binasa, gharika, amia sama. Gharika ni tenggelam, lemah, semua kan. Sama je. Buta ke tak dapat melihat tu sama je. Dia benda tu tidak ada tafawut dengan ziyadah. Itu contoh mata, fania, gharika, amia. So sebarang benda fi'il lain yang membawa makna tu tidak boleh menerima tafawut dengan ziyadah hak berlebih kurang tu, maka tidak boleh kita nak bentuk fi'il ta'ajjub. Baik, sakit boleh tak? Sakit dia ada berlebih kurang tak? Ada orang sakit sikit-sikit, ada orang sakit teruk tak? Boleh. Tak masalah. Okey. So kena tengoklah dia punya makna dia tu, adakah qabilan litafawut ataupun tidak. Okey. Kenapa mata, fania, gharika, amia tak boleh? Li'annahu la tafawuta fi syai'in minha. Dia tidak ada tafawut. Dia tidak ada berlebih kurang, dia tak ada. Sama je, satu level je. Kalau mati, matilah. Cuma walaupun cara mati tu berbeza tapi mati tu satu saja. Mati. Tak ada kita kata orang ni lebih mati daripada orang tu ke dan sebagainya ke, tak ada. Okey. Baik, tu yang keempat. Yang kelima, boleh dah setakat ni dah? Ada soalan tak dekat ni? Boleh dah? Okey. Kat Facebook tak ada. Okay. Yang kelima, alla yakunal fi'lu mabniyan lil majhuli. Alla yakun, kita boleh baca alla yakuna dengan alla yakunu, boleh baca dua-dua dah. Yakuna, nanu, na dengan nu tu boleh baca dua-dua tu. Sebab apa? Sebab an tu dia dah terpisah dengan la. Bila dia terpisah dengan la tu dia jadi bila dia ada gap tu, dia ada la tengah tu di antara an dengan yakun tu. Jadi dia pun tak gagah an tu. Jadi dia boleh baca dua-dua. Dia baca alla yakuna pun boleh, alla yakunu pun boleh. Maknanya kalau orang dibaca alla yakunu jangan kata salah lah. Tapi kalau an yakuna, kalau tak ada la tu, tapi bila ada la tengah tu, tiba-tiba ada la cokoh situ tu, maka dia telah memisahkan, dia telah menjarak-jauhkan sedikit an dengan yakun tu, dan maka kuasa an tu untuk menasabkan yakun tu dia tak kuat. Jadi bila dikata yakunu, dia tak apa, ulama nahwu kata tak salah. So jadi boleh baca dua-dua lah. Alla yakuna dengan alla yakunu. Kita baca alla yakuna lah, sebab ada kita hormat ke an ke depan tu. Cokoh mula-mula tu kan an, alla. So alla yakunal fi'lu mabniyan lil majhuli. Fi'il tu jangan fi'il mabni lil majhul. Jangan fi'il mabni lil majhul. Wa qad syadza qawluhum ma ahsara al-kalama. Ma ahsara al-kalama li'annahu min al-fi'li ukhtusira al-mabni lil majhuli. Min al-fi'li al-mabni lil majhuli ukhtusira. Okey, apa dia syarat dia? Dia fi'il tu kena fi'il tak boleh. Alla yakuna tak boleh. Tak boleh fi'il tu mabniyan lil majhul. Maknanya fi'il yang kita nak buat tu yang syarat tadi, yang 4 tadi tak. Selagi tambahnya fi'il tu mestilah fi'il mabni lil ma'lum. Kalau mabni lil majhul tak boleh buat ta'ajjub. Boleh, cuma tak boleh dengan cara direct gini. Kita faham.
Ada sebahagian pelajar dulu, pengalaman saya, dia tersilap faham. Dia ingat tak boleh buat ta'ajub. Tak boleh buat ta'ajub. Bukan, dia boleh buat ta'ajub. Bahkan Dr. Abdul Ar-Rajihi lepas ni, dia buat mari contoh-contoh macam mana kita nak buat ta'ajub daripada fi'il tak cukup syarat ni yang disebut ni, yang disenaraikan ni. Maksudnya, tak boleh buat ta'ajub tu secara direct atas wazan ma'af'ala dengan ma'af'ala dengan af'il bihi. Lepas ni dia akan sebut fi'il mabni lil majhul. Macam mana cara kita nak buat? Fi'il manfi yang ada ma kat depan, macam mana cara kita nak buat? Dia akan sebut lepas. So kita kena jangan silap faham. Jangan silap faham. Biasa sebut ni sebab pengalaman ustaz mengajar dulu, ada yang faham begitu. Ada tersilap faham. Dia tak boleh di sini adalah tak boleh nak buat secara direct atas wazan ma'af'ala ataupun af'il bihi. Okey, dia kata contoh akhsaral kalam dalam budaya Arab, dalam bahasa Arab ada orang Arab guna. So yang tu dia kata tak salah, syaz, tetapi syaz. Sebab orang Arab guna, boleh. Akhsaral kalam. Sedangkan akhsara tu mari daripada fi'il ukhtusira. Ukhtusira ni maksud dia direngkaskan. Dia mabni lil majhul, bukan ikhtasara. Kalau ikhtasara merengkaskan. Ukhtusira direngkaskan. So bila dia kata akhsaral kalam, alangkah ringkasnya ayat kata-kata tu. Alangkah ringkasnya kata-kata tu. Ringkas tu dia mari daripada ukhtusira. Sepatutnya tak boleh buat. Sebab dia ada dua sebab tu. Yang pertama dia tu mabni lil majhul. Yang kedua pula sebab apa? Sebab dia tu bukan sulasi ya. Ikhtasara asal dia dah. Ukhtusira tu fi'il sulasi mazid. Maknanya apa ni, khumasi, 5 huruf tu. Bukan sulasi, bukan 3 huruf. Dua situ sebab kalau kira tak boleh buat. Tetapi ada orang Arab guna syaz, secara syaz. Maka tak apalah nak guna. Boleh lah ni. Cara dia bagi ni. Tapi tak boleh kias lah. Sebab syaz dia tidak boleh kias. Okey. Baik, kemudian dikata ala annaka ta'rifu anna hunaka af'alan fil arabiyyati tulazimu al-bina'a lil majhuli. Okey. Mithlu huri'a, zuhiya, fal asahhu an nasugha minhuma atlit ta'ajjubi fa naqulu ma ahra'ahu wa ma azhahu. Okey, gini. Dalam bahasa Arab ni memang tak dinafikanlah, tapi kita kadang jarang guna tak. Ada beberapa fi'il dalam bahasa Arab ni yang dia mari dalam bentuk bina majhul. Maksudnya gini, dia digunakan dalam bahasa dalam bentuk bina majhul. Orang tidak guna dia dalam bentuk mabniyun lil ma'lum. Bina maklum ya. Dia panggil fi'il tulazimu al-bina'a lil majhul. Okey, contoh dia huri'a dengan zuhiya. Okey, huri'a dengan zuhiya. Huri'a ni sekejap. Kita tengok. Semua tengok makna dia dah. Okey. Ni huri'a nombor 3 ni. Huri'a yuhra'u. Huri'a lissu. Diguna dengan makna asra'a au ada fi tirab. Asra'a wa harwala. Al-lissu pencuri ya. Dia apa? Bila dia asra'a maknanya dia berjalan cepat, dia cepat asra'a. Au ada fitrah ataupun dia apa, ada ya'du ni dia apa, ada ya'du ni apa terjemah dia, Allahu akbar, ada ya'du. Kalau adu tu musuh dah, maknanya dia bukan menerkam ya, dia menceroboh ke, menceroboh ke apa, dia melampaui okey, fi ittiraq. Ittiraq ni benda kalut-kalut ataupun asra'a wa harwala. Harwala ni berlari-lari anak ke tak? Tidak dah. Okey, so maknanya dah asra'a au ada ittiraq, asra'a wa harwala. Maknanya dipergerakan itu cepat sikit, kalut-kalut sikit. Itu maksud huri'an.
Quri'ah kita jarang guna kot kalimah ni Okey, selagi apa selagi Zuhia lah. Zuhia. Okey. Zuhia. Zuhia. Tak apalah kita jangan guna pun tapi kita tahu, at least kita tahu bahawa ini antara contoh kalimah yang biasa orang Arab guna dalam bentuk bina majhul. Okey, Zuhia. Zuhia ni maksudnya kalau kita kata Zuhiyar rajulu binafsihi. Zuhiyar rajulu binafsihi maksud dia u'jiba biha. Lelaki itu dia takjub lah dia rasa kagum lah cukup dengan dengan diri dia. Dia pengguna zuhiyah. Zuhiyah syai'u li'ainika, maknanya hasuna manzuruhu lah. Zuhiya 'alan nas takabbar. Mana zuhiya ni ada kalimah ni guna dalam bentuk mabniyun lil majhul okey. Baik, so dia kata fal asah pandangan yang sahih lah, yang paling sahih ialah boleh kita nak bentuk dia fa'il ta'ajjub. Sebab apa? Sebab fa'il ni dia tulazimu al-bina lil majhul. Sebab dia punya nature dah, kalimah ni dalam bahasa Arab diguna dalam bentuk bina majhul, maka bila mari dalam bab ta'ajjub ni kita boleh buat walaupun dia tidak comply dengan syarat nombor 5 ni. Tapi sebab dia tu tulazim, mulazamah, dia memang bentuk dia tu bina majhul. Maka boleh kita kata ma ahra'ahu dengan ma azhahu, ataupun ahri' bihi ataupun azhihi. Boleh okey. Boleh. Okey, 5 syarat cukup kot 10 setengah dah 5 syarat kita Ustaz Sipan ni 6 7 8. Lepas tu ada bulat ni untuk ada lagi sikit ni. Untuk yang tak cukup syarat ni kita baca minggu depan lah dah. Boleh? Okey. So kita hafal dulu 5 syarat ni. Okey, ayyakuna fa'lan mutasarrifan. Dah. Ayyakuna fa'lan thulathiyan. Kalau kita nak gabung semua, ayyakuna fa'lan thulathiyan mutasarrifan qabilan littafawuti waziyadah laisa mabniyan lil majhul. Tu 5 tu. Boleh tulis? Boleh tulis tak? Kita tulis dekat ruangan komen dah. Okey, kita nak gabung 5 ni, maknanya itu mudah kita hafal. Okey, ayyakuna fa'lan thulathiyan. Lepas tu mutasarrifan qabilan littafawuti laisa mabniyan lil majhul. Tulis soalan. Boleh? Tulis subhi. Ada tak subhi, ada tak? Nabila ada Nabila. Tulis Nabila. An yakuna fa'lan thulathiyan mutasarrifan qabilan littafawuti laisa mabniyan lil majhuli. Boleh tak? Okey, dia tu. Okey, tulis depan ni lah, tak apalah. Okey, baik. Jadi cukuplah setakat tu malam ni. Fa'il ta'ajjub, 5 syarat macam mana kita nak buat fa'il ta'ajjub secara direct di atas wazan ma af'ala ataupun af'il bihi. Boleh dah? Okey. Ayyakuna fa'lan thulathiyan mutasarrifan qabilan littafawuti qabilan littafawuti laisa mabniyan lil majhuli. Okey. Baik, syukran jazilan ala mutaba'atikum wa musyarakatikum. Okey, insya-Allah naltaqi fi liqa'in jadid fil usbu'il muqbil insya-Allah wa ila liqa' ma'as salamah. Naftatimu bi qira'ati tasbih bi qira'ati kafaratil majlis wa surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Syukran. Terima kasih pada semua di Facebook dan juga di TikTok. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, syukran. Syukran Nabi. Syukran.